Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khaza'ini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ada nampak? Okey, kita boleh start aja ya. Okey. Kita sambung malam ni ya. Okey. Okey. Tambah 4. 3. Sebelum tu nak review satu syllabus kita kenal part of speech. Part of speech dia ini kita masih part of speech no, part of speech ni as long as masa kita belajar, kita review, kita ulang-ulang, so biar dia melekat dekat ni. Ini dia punya foundation dia, tapak dia. So anytime bila kita tengok mushaf, apa-apa perkataan Arab, part of speech ni, 3 benda ni akan ada. Kan? Dia punya pembahagian kalam. Pembahagian kalam ni akan ada. So intro sikit pasal pembahagian kalam ni. Okay, so lughah Arabia, lughatul Arabia, kita tengok ni. Lughatul apa lughatul? Al-lughatul al-Arabiyah. Kalau nak baca kat situ. So semua dalam bahasa, dalam lughah dia akan ada al-kalam. Dia akan ada kalam. Kalam tu words lah. Al-kalam. Al-kalam. Dia akan ada al-kalam. Okay, al-kalam. Ini words. So dia akan ada apa? Isim. Ismun. Isim. Ismun. Fi'il. Ismun. Fi'il dan haraf. Yang ni dia punya base lah. Ismun, fa'il nanti kita akan sampai fa'il. Akan sampai untuk fi'il. Fa'il. Dan haraf. Fi'lun. Kita pronoun fi'lun. Connection. Fi'il. Lepas tu yang membantu kalam-kalam daripada isim, kalam-kalam daripada fi'il ni. Okay, yang menyambung, connect apa semua ni, dia ishaf. Harfun. Okey. Kita belajar ni, kita praktis. Fi'il tak kata fi'lun. 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 Okey, fi'lun. Okey, ini dia baris bawah. Dia baris bawah. Fi'lun. Ini dia baris bawah. Tak apa. Fi'lun. Ini ismun. Okey. Ismun. Okey. Ini isim ni bila kita baca bismillah, ismun Allah, Allahu tu, kalau kita pecahkan jadi ismun Allahu tu nama dengan nama Allah. So yang 3 ni is the basic lah. Is the base pada lughah. Okay? Semua bahasa dia ada dia punya structure dia sama juga. So semua bahasa akan ada perkataan. Semua bahasa akan ada kata nama dia. Semua bahasa akan ada kata perbuatan dia. Kan? So macam English, lepas tu yang connecting dia macam harf ni. So macam English, dia dalam nouns dia, pronoun dia, semalam sikit silap, pronoun dia, pronoun ni he, she, it, he, they tu pronoun, ganti nama.
ada adjektif dalam English, tapi tak, okay, ada adverb dia, interjection dia. Semua ni English pecahkan pada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dan ada lagi lah. So dalam bahasa Arab, semua ni, even noun, pronoun dia, adjektif dia, adverb dia, apa-apa lagi interjection dia termasuk dalam English ni, dia semua ismun. Nanti kita go through ismun semua kategori lah, semua dia ada. Dah kemas dah apa nama ismun, isim punya grammar foundation, dan kita masuk fi'il. So harf ni yang connecting particle. English translate pada particle actually. So dia consist of conjunction, proposition dengan benda-benda lain lah. So harf ni yang membantu make sense kan apa nama words, sama ada daripada words daripada kategori isim dan words kategori fi'lun. Okay. So this is the base. Okay, semalam kita berhenti dekat mana? Tamrin. Kita review balik. Ini kita dah ni kan, macam semalam. Okay, kita ambil contoh yang ini je lah. Ni. Mahaza. Okay, ma is the particle. Yang kata harf tu. Ma is the harf. Okay, haza. Haza is a noun. Ini noun dia, isim. So, kalau nak bagi nama dia, ini harfu istifham untuk pertanyaan. Harf istifham yang digunakan untuk bertanya. Haza, ini isim isyarah yang digunakan untuk point pada something. Harfu apa? Isyarah. Harfu isyarat. Isyarah. Nanti tak apa, yang nama tu nanti kita go through later bila kita jumpa part bahagian dia. Ini cuma nak bagi nak connect yang 3 kategori kalam tadi itu dengan yang ni. Okay? So yang ni dalam kategori harf, yang ni dalam kategori isim. Okay, ini dalam kategori isim dan ini dalam kategori isim. So kita ada dua isim sekarang. Bila ada 2 isim, dah boleh jadi satu ayat yang lengkap. Ayat yang lengkap. Ayat yang make sense, ayat yang lengkap. Haza najmun. Bila kita sebut dengan 2 perkataan ni, orang faham apa maksud kita. Kan? Kita point pada benda itu dan kita bagi tahu nama dia. So kalau English dia translate is this is a star. So dua perkataan bahasa Arab ni dah cukup untuk jadikan ayat yang lengkap. Okey, kalau macam English dia akan tambah dia punya verb to be dia is dengan nak menunjukkan ni kan, kita bagi nama yang ini as bukan the, maknanya ni nak menunjukkan yang kita point dan bagi tahu yang benda tu bintang. Benda tu a star. This is a star untuk English. Untuk Arabic ini dia. Diperlukan satu isim isyarah, lagi satu isim yang bagi tahu nama dia. So the subject dekat sini adalah haza lah. Subject dekat sini. Yang kita nak bagi tahu ni this. Benda yang kita nak bagi tahu ni this. Haza najmun. Ini structure yang kita kata tadilah. Yang kalam dia terbahagi kepada isim, fi'il, lepas tu harf. So ini ma harf. Kalau kita baca make sense lah. Ma hadza sekarang. Kalau sebelum ni kita tak dapat tak make sense. Sekarang kita
kita dah faham. So ma ni pertanyaan, haza ni point to that thing. Jadi ma haza. So subjek dia haza lah. So bila kita jawab, kita kata haza. Haza The subject is apa dia benda tu. Jadi kita jawab ni sebenarnya haza miftahun, haza kitabun, haza kalamun, haza babun, haza baitun, haza kursiyun. Kursiun. Okey. Sambung balik. Okey, tamrin ni tu buat. Tadi Haza baitun. Naam. Haza baitun. Okey. Okey. Ini tadi ma, dia punya half dia ma. Sekarang half dia a. Yang ini isim dan yang baitun ni pun isim. So, daripada jadi ma, untuk kita nak tahu apa, kita gunakan ma. Kan? Macam bahasa kita lah, kita tanya apa ini, English kata what is this. So yang ni kita dah tahu tapi tak pasti, kita guna a untuk dapatkan jawapan affirmative, jawapan yes or no. Jadi kita guna a. Bila kita guna a, jawapan dia akan jadi sama ada na'am kalau betul, la kalau tak betul. Jadi yang contoh sini, haza baitun, gambar tu masjid. Kita point dekat masjid. Jadi jika sudah la haza masjidun. Haza masjidun. Okey. Haza masjidun. Okey. Masjid. Masjid. Dia korespond dengan tanwin. Kan? Kalau yang ni baitun, dia korespond dengan a house. Ini macam kita jawapan dia untuk sini. Haza qalamun. This is a pen. Haza qalamun. Haza qalamun. Jadi dalam English dia korespond dengan tanwin. Sebab tu bila masa belajar ni kita sebut apa harkat yang terakhir ni. Okay, so that kita instill dalam diri kita yang kita tahu dia punya state dia macam mana. Noun tu state dia macam mana. So miftahun, a key. Qalamun, a pen. Okay, so in between English akan letak is in between dekat situ. So ini haza qamisun. Is this a shirt? Na'am. Naam. Haza qamisun. Haza qamisun. Sama juga haza najmun. Na'am. Haza najmun. Najmun. Okay, so ini iqra waktu. Tadi dah bagi baris, sekarang ni baca tanpa baris lah. Sebab dah kenal. Dah kenal konsep dia. Konsep dia macam kita baca ni. Haza maktabun. Haza maktabun. Kita dah tahu. Walaupun tak ada dekat sini, tanda domatain tu, tanda baris dua di depan tu, kita dah tahu. Ini ada tanwin. Jadi kita sebut dia maktabun. Sama juga dengan sini. Haza masjidun. Automatik kita tak baca haza masjid ke apa, kita baca haza masjidun. Dalam pembacaan lah. Kalau dalam apa conversation kita kata haza masjid je. Walaupun kita wakafkan ni harkah yang pada huruf terakhir ni, tapi dalam kepala kita tahu. Bila kita sebut masjidun tu, kita mean, what we mean is a masjid. Bukan the masjid. Kita mean a masjid. A masjid. A mosque. Kita okay. Okay, ini sama juga. Bila kita baca, automatically ada qalamun. Kan? Kalau dalam conversation kita nak wakaf, haza qalam. Tapi dalam masa kita sebut qalam tu, kita tahu yang kita mean is
a pen, bukan the pen. A pen. Haza qalamun. Itu konsep dia. So next ni rasanya AJ dah dapat kan? So continue baca. Tanpa Haza baris. Haza sarirun. Sarirun. Okey, sini ada ya mat tu. Jadi kena panjang sikit. Haza sarirun. Haza sarirun. Ha pun dia 2 harakat. Haza sarirun. Sarirun. Okey. Ni ma haza. Okay, continue aja. Ma haza. Tak nampak lah tulisan. Okay, sorry. Ma haza. Ma haza. Okay. Haza kursiyun. Kursiyun. Haza kursiyun. Ini dia ada syaddah kat sini yang menunjukkan apa ni? Explain sikit. Syaddah, bila kita jumpa syaddah tu, dia actually 2 huruf yang sama. Huruf yang pertama tu sukun, huruf yang kedua tu ada baris. So dia macam ni ini kursi, lepas tu dia ada syaddah. So yang ni kita sebut kursiyun. Kursiyun, bukan kursiyun. Kursiyun dia flat. Kursiyun. Sebab asalnya dia macam ni. Kursi, ya yang pertama dan ya yang kedua. Ada baris. Okey. So ya yang pertama ni dia ada baris. So dalam rule bahasa Arab, bila dua huruf yang sama ni bertemu, dua huruf pertama ni bertemu, dia akan buang huruf yang ada sukun ni. So dia gantikan dengan syaddah. Okey, kita faham tak? Dapat Kita biasa dengan perkataan rob. Rob, dia ada syaddah. Okey. Robu. Okey, dia ada syaddah. Dia ada syaddah. Dia asalnya ro ba ba. Kalau nak pecahkan dia, ro ba ba. Huruf pertama ni dia ada sukun. Huruf yang kedua ni dia ada harakah. Jadi kita sebut robbu. Okey. So dalam rule bahasa Arab, bila 2 huruf sama bertemu, dia buang satu, dia gantikan dengan syaddah juga lah. Okey. So bila kita jumpa syaddah, kita kena syadidkan dia, maknanya kita kena bagi kuat sikit lah. Kena stress sikit lah. Okey. Huruf tu. Jadi macam kat sini, haza kursiyun. Haza kursiyun. 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 Macam kita sebut nabi. Nabi bukan, kalau nabi tu dia flat, dia tak ada syaddah. Jadi nabi, itu ada syaddah. Kursiyun. Haza kursiyun. Okey, itu pengenalan syaddah. Nanti kita jumpa lagi. Kita ulang lagi bab tu. Lepas tu ni. Haza baitun. Okey, dah boleh baca tanpa baris. Alhamdulillah. Harakat pun betul. La dia panjang kan, 2 harakat La haza masjidun. La haza masjidun. Masjidun. Ni. Ma haza misbahun. Okey. So dalam pada ni kita latih yang 2 harakat ni. Kalau kita sebut 1 harakat ma. Kalau kita sebut 2 harakat ma. Jadi ma ha ni actually dia dua harakat.
Walaupun ditulis tanpa ada alif mat kat situ. Za ni dia ada alif mat ni, so kita tahulah dia panjang dia 2 harakat. Ma ni alif mat, jadi ma 2 harakat, ma haza. Ma haza. Tu dia punya intonasi ya. Ma haza. Jawapan dia Mahaza. Mahaza. ma haza. Okey, ini haza miftahun. Dia ada alif mat kat sini, so panjang sikit. Miftahun. Haza miftahun. Okey, cuba try. Mahaza. Haza miftahun. Miftahun. Ta tu Miftahun. ta tu dia stretch sikit dia panjangkan sikit. Miftahun. 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 Okey. So sebelum ni kita dah tahu statement dia statement dia, kita boleh buat statement Haza masjidun. This is statement. Kita tahu tanya soalan. Kita tahu tanya soalan dengan Mahaza. Mahaza. Okey, kita dapat satu. Kita dapat lepas tu kita dapat satu perkataan ni haza dengan benda-benda lain dengan isim yang lain. Ini isim istifham. Isim yang lain dia ada tanwin. Dia ada tanwin dekat ujung ni yang kita dah kenal. Okey, lepas tu kita tahu nak dapatkan maklumat dengan ma haza, kita point kat situ apakah ini, dapatkan maklumat. Okey, lepas tu kita tahu macam mana nak pastikan dengan harf dia huruf hamzah aja. Kita boleh tahu yang kita boleh buat statement ni, kita nak confirmkan statement dengan jadi haza baitun. Jadi kalau jawapan dia sama ada la ataupun na'am. Okey. Okay, yang tu dah faham dah. Okey. So kita tahu sekarang ma ni dan benda-benda yang kita tanya ni sebelum ni, benda yang apa? Ini konsep dalam bahasa Arab. Benda yang tak hidup. Benda yang ghairul akal. Dapat tu? Benda yang tak hidup, ghairul akal. Ghairul akal, benda yang tak ada akal. Oh, okey. Translate dia benda yang tak ada akal. Dia ghairu akal. Kita kata mati tak ada lah. Tak ada. Okey. Dalam pecahan makhluk pecahan makhluk dalam bahasa Arab, dia ada dua pecahan, macam dia ada pecahan yang kata satu macam kita manusia ni, lagi satu golongan jin, lagi satu golongan malaikat, makhluk. Yang ini yang ada akal. Yang ada akal. Dapat? Okey, ni ain ada akal. Aklun. Jadi akal. Aklun. Aklun. Ada akal. Cantik. Akal. Okey. Lepas tu, bila tak ada akal, taruh ghairu lah. Ghairu ni sebenarnya bukan, itu tak ada. Ghairu aklun. Ghairu akal. Ghairu Ghairu akal. Tak ada akal maknanya bukan tak berakal. Okey, jadi dalam konsep bahasa Arab makhluk dia ada dua kategori. Rizal. No, khairu. Khairu maknanya no ataupun not ataupun Malaysia kita kata bukan.
Maknanya dinegatifkan lah. Kalau kita ambil satu noun, aklun, satu sifat ni, aklun, ini adjektif lah, akal. Aklun. Lepas tu kita nak negatifkan dia, kita tahu ghairu. Kita biasa sebut benda ni. Ghairu aklun. Kita biasa sebut benda ni dengan dalam ghairil maghdubi. Maghdubi mana orang-orang yang dimurkai. Kan? Kita tak nak jadi orang-orang yang dimurkai tu, kita kata ghairu maghdubi. Jadi bukan orang-orang yang dimurkai. Nampak? Baris tu nanti kita akan sampai untuk belajar kenapa baris daripada dhammah bertukar jadi baris fathah. Okey. Balik pada teks. Dah. Okey. So konsep nak bagi tahu sekarang ni, ma ni digunakan pada benda-benda yang tak hidup, yang tak ada akal lah. Ghairu. Jadi termasuk binatang Ma digunakan kepada benda-benda yang ghairul akal. Okey, dapat je? Sebab explain tu, ghairul akal dengan akal ni, kita nak masuk pada ni. Sudah nampak dah ni? Okey. Alright. Bila kita sampai kepada manusia ni benda-benda makhluk yang berakal lah kan. So, makhluk yang berakal ni kita tak boleh kata dia ma. Tak ada respect lah kan. Jadi kita kena gunakan perkataan man. Untuk point dekat orang tu, nak tanya ni siapa. Kan? Even bahasa Malaysia pun tukar. Daripada ini apa kepada ini siapa. Jadi, man hadha. Man hadha. Okay. Man hadha. Okay. So, siapa-siapa boleh baca sini? Kita tak guna man ma hadha. Hadha tabibun. Tabibun. Itulah, entah tabib. Hadha tabibun. Awak stetoskop dia ni besar, bukan main. Ni tabib. Man hadha. Man hadha. Hadha waladun. Waladun. Waladun tu apa? Waladun ni nampak ni. Budak lelaki. Budak lelaki. Oh, budak lelaki. Okey. Ya ayuhal walad. Itu walad budak Man lelaki. hadha. Hadha tabitun. Tabibun. Okey. Tabibun. Okey. Masa kita baca ni kita tahu yang ini adalah pastinya isim, noun, the noun. The noun ni dia ada tanwin, maknanya indefinite noun ya. Jadi translation dia haza ni this. Lepas tu English kata is kena taruh verb to be. Lepas tu tabibun translation dia a doctor. Jadi waladun a boy. A child. Boy lah. Budak lelaki. Okay, next. Ni Hadha teacher. Hadha talibun. Talibun. Student. Student. Talibun. Ni aku tiap-tiap kali jumpa ni aku ingat Cikgu Talib kan. Nama dia kan Talib. Cikgu Talib. Hadha talibun. Yang ni dia tanya hadza waladun. Okey, la hadza waladun. Okey. Kita tengok lukisan dia ni nampak macam muka semua dia censored apa semua. Ini klasik. Buku klasik Arab. So buku Arab ni dia strict sikit. Bila dia lukis satu benda tu dia tak mau perfect. Perfect tu maknanya mencabar creation lah, mencabar creator lah. Jadi gambar-gambar ni semua dia
jangan bagi perfect. Especially gambar orang, binatang. Gambar-gambar yang ada akal. Gambar-gambar benda-benda yang akal. Dia tak bagi perfect. So dia contoh. Rajulun ni budak perempuan kan? Apa dia? Rajulun ni budak perempuan kan? Mana? Rajulun ni lelaki. A man. This is a man. Oh, rajulun aman. So dia tanya, hadza waladun. Adakah ini budak lelaki? Bukan budak lelaki ni, dah besar panjang dah ni. So ini adalah seorang lelaki. Lelaki dewasa lah. Seorang pemuda, rajulun. Pemuda, lelaki dewasa, kita kata rajulun. So budak kecil dalam kategori kanak-kanak ni kita panggil walad. Dah besar dah, kita panggil dia rajul, dah dewasa. Ni seorang lelaki dewasa. Rajul dengan walad. So hadza rajulun. Rajul tidur. Makan sekarang. Ni belajar ni dulu. Okey, ni sambung kan. Dulu pakai WhatsApp tak syok kan. Lepas tu sibuk dengan kebun lah apa benda. Stop sekejap kan. Okey, jom. Sambung Okey, ni panjang sikit nak baca. Ma haza masjidun. Man haza tajirun. Okey. Tajirun. Dia tanya orang ni, dia tak ada gambar lah. Man haza. Dia nak bezakan terus. Tadi mula-mula kita dah belajar tanya benda, kita guna ma. Ma haza. Ni benda yang tak hidup, ghairu akal, haza masjidun. Untuk tanya yang manusia lah, especially yang kita nampak ada boleh point, boleh tanya yang ada akal, aklun. Man haza, kena tukar, jangan pakai ma, pakai man. Man haza tajirun. Tajirun ni pedagang, peniaga, businessman, tijarah, yang buat tijarah, yang buat perdagangan, yang buat perniagaan. Haza tajirun. Okey. Tajirun. Tajirun Okey, so far kita tak masuk lagi muannas, nama feminin. So yang ni lelaki lah. Tajirun, peniaga lelaki lah. Tajirun. Okey, so masuk pada ni kita jumpa the first animal. Haza kalbun. Apa tu? Kalbun. Haza kalbun. Anjing kan? Anjing. Okey. Bila kita jumpa, ini kena sebut betul-betul Sebab kalau kita sebut qalbun tu maknanya hati. Kolbu. Kalbu. Kap. Qalbu tu dengan qaf. Kolbu dia kof. Qaf. Kalbun. Kalbu. Kalau kita sebut nak sebut hati, qalbun. Qalbun. Kita pergi guna kaf jadi kalbun. Maknanya jadi anjing lah. Yang tu kontras yang pengajaran supaya jaga makhraj huruf tu biar betul. Kalbun. 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 Maknanya a dog. This is a dog. Translation dia. Kalbun. Macam dog ni. Dia nak sebut perkataan macam soalan kan. Dia macam kalau kod Melayu kan kita cakap awak nama siapa, dia punya intonasi tu kan ada macam soalan. Kalau bahasa Arab dia tak ada. Bahasa Arab question mark pun tak ada. Question mark dalam bahasa Arab ni pun baru introduce. Asal-asal dia tak ada. Kalau dalam buku. Maksud aku dia punya intonasi kita sebut tu kan. Intonasi adalah macam ma, man. Ni orang kata man haza. Kita tanya tu, maknanya kita bertanya lah tu. Man haza. Man haza. Daripada kita sebut haza tajirun. Haza tajirun. That is a statement.
Nak tanya, So, man hadha? maknanya Siapa ini? Maknanya ada intonasi yang berbeza lah kalau soalan dengan jawapan tu macam Melayu jugalah. Boleh. What's your name? Dia soalan kan, what's your name? Soalan. Cuma dia tak ada question mark lah. Cuma yang tadi kita belajar ada hadha, kita tak pasti kan. Hadha kalbun, kalau kita letak hadha kalbun, adakah ini anjing? Hadha kalbun, dapat? Kan maksud aku cara kita sebut tu kan macam bunyi soalan. Macam maksud dia hadha kalbun, macam hadha kalbun. Okey. Faham dia punya intonasi. Intonasi adalah. Intonasi adalah. Bunyi maknanya kena bunyi macam soalan lah maksud aku. Hadha kalbun. Cakap soalan tu. Tapi kalau kata ada pun kita boleh buat tanya. Hadha kalbun. Hadha kalbun. Boleh lah. Macam tak jadilah pasal hadha kalbun statement. Hadha qalbun. Macam sekarang ni dan macam dah nak melayukan bahasa Arab pula dah. Jadi macam nak soal je bunyi macam question punya statement kan. Aku rasa ada lain sikit tapi intonasi dia tu tak sama macam kau buat macam Melayu tu jadi lain pula. Okay, next Okay, next baca. Hadza kalbun. Hamirun. Betul. Memang raja bila nak tanya tu kena ada intonasi pertanyaan lah sikit. Hadza kalbun. Hadza kalbun. Ya, hadza pitun. Pitun. Nama English dia tak pernah jumpa kucing kot. Orang English dia baru nampak, jadi dia ambil daripada perkataan Arab jugalah. Banyak juga bahasa Melayu ambil bahasa Arab daripada segi ni. Kitun maknanya kitten. Kitun. Okey. So yang ini kita masih dalam muannas muzakkar, tak masuk muannas, mana ni kucing jantan lah ni. Kitun. Okey. Kitun. Ini perkataan favorite orang Arab yang ganah-ganah ni. Hadza himarun. Kalau kita cakap kalau orang Melayu dia lembu lah, apa-apa bodoh pun lembu kan. Kalau ini untuk orang Arab, himarun. Kedai. Himarun. Himarun. Bagal kedai. Hadza himarun. Ni Hisanun. Hadza himarun. Tak boleh tu soalan. Bukan. Haza. Ni sebab kita cakap macam tu sebab ini dua harakat. Haza. Kalau nak tanya taruh a. Nak pastikan taruh a. Haza. Haza himarun. Okey. Ni jangan pergi, kalau nak berlatih tengok orang juga kan. Tengok kiri kanan juga. Tiba-tiba kita duk Haza himarun, orang sebelah tu orang Arab. Dia marah kita pula, okey. Hadza himarun. Hadza himarun. Hadza himarun. La, hadza jisanun. Hisanun. 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 Kuda. 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 So sini hisanun, dia tak ada indication yang ini betina, so jantan lah. Kalau translation English dia kata stallion. Okay, now nampak.
Wa ma hadza. Wa ma hadza. Okey. Itu wa ma lah wa ma. Wa tu dia sekarang ni kita dapat satu lagi harf harf ni wa dan yang maksud dia dan. Wa ma hadza. Dan ini apa? Is that English kan? Ni dua. Dan ini apa? And what is Kedua this? ni. And what is this? Kedua lah. And what is this lah? Okay. So, okay. Ini perkataan baru yang timbul. Wa, maksud dia dan. Ini yang kita dah belajar. Mahaza. So, untuk sambungkan conversation. Okay, conversation tadi. Haza himarun la haza hisanun. Wa mahaza. Ni And what is this? gitu. Wa mahaza. Dia tanya lagi kan. Okay. So, haza. Hadza Apa tu? jamalun. 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 Okay. So orang nama Jamal. Hadza jamalun. Orang nama Jamal bahasa Arab dia ni lah. Jamal. Okay. So recap Hadza jamalun. Okay, so recap kita belajar daripada statement. Daripada dua perkataan boleh buat statement. Hadza himarun. Lepas tu untuk pastikan statement, untuk buat statement ni, statement nak jadikan dia soalan, taruh A je dekat depan. Jadi daripada statement boleh jadi soalan dengan A je. Hadza himarun. Jawapan kepada A sama ada la ataupun na'am. Jawapan kepada pertanyaan A, dia sama ada la ataupun na'am. Okay, then follow by the statement lah. Follow by statement. Okay, untuk continue conversation, kita boleh gunakan wa. Wa. Jadi ma kita dah belajar untuk Wa ma hadza. wa ma hadza. Betul lah tu. Wa ma hadza. Hadza jamalun. Okay, so continue conversation dengan wa. Okay, ma ni untuk ghairu aqil. Ghairu aqil. Okay, hadza jamalun, statement balik. Okay, kita sambung balik lagi. Hadza dikun. Soalan dia. Ni untuk animal binatang pun kita guna ma. Tak boleh guna man. Okay, dapat? Dikun. Mahaza haza dikun. So dikun, ada orang DICK tak? Dikun datang daripada asal ni rooster pergi dik. Lepas tu dik pergi dik yang lain kan? Daripada bahasa Arab juga. Ayam jantan ni. Ayam jantan. Okey, bila point pada manusia je, bila ini pada manusia lah yang ada akal, so kita kena tukar, jangan pakai ma, pakai man. Man hadza. Man hadza. Hadza mudarrisun. 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 Apa? Madrasah. Tadi kita nampak tu yang durus maknanya pelajaran, kan? Darasa maknanya belajar. So mudarrisun ni orang yang mengajar. Mudarrisun orang mengajar. Mudarrisun ni orang mengajar, maknanya guru lah. Mudarrisun. Mudarris. Okey, guru. Mudarrisun. Hadza Man hadza mudarrisun. Iman tu apa? Man. Untuk orang. Okey, nak repeat balik untuk kelon. Kelon. Untuk benda yang tak ada akal, binatang, benda-benda, batu, kayu apa semua, kita guna ma.
Untuk apa tu kita guna ma. Okey. Tapi bila sampai kepada manusia dan benda-benda yang berakal yang lainnya, kita kena jin malaikat. kita guna man. Okey. Okey, faham tak? Boleh go. Okey. Alright. Okey. Maknanya ma tu apa? Man siapa? Okey. Betul. Anda belum. Anda belum. Pandai. Aku Alright. tak pandai. Okey, yang ni. Kalau pandai apa dia ke heko je. Ni lah. Okey, tengok benda ni. Dia tanya. Cuba decipher tengok. Haza qamisun. La, haza mindilun. Mindilun. Nanti apa Buat lagi? rakatnya. Okey, mindilun ni sapu tangan. Sapu tangan, handkerchief. Mindilun. Haza Mindilun. Komisun. Komis tadi. Haza komisun. La haza Mindilun. Mindilun. Ini ada alif mat tu. Okey, yang sukun tu alif mat. So dia panjang sikit lah. Mindilun. Ni bahasa buku lah. Kalau bahasa komisun. La haza mindilun. Mindilun. Sapu tangan, handkerchief. Mindilun. Okey. Faham apa ni? Buat ni. Iqra' waktu baca dan tulis. Kalau rajin tulislah. Mahaza. Okey. Malah tulis. Gelung malah tulis. Tulis lah gelung. Time aja. Tulis kau je tengok. Haza qalimun. Aku print screen dah je. Qalamun. Haza tabibun. Okey, ambil nombor 1 ni. Ni. Wahid. Ni. Haza qalimun. Haza Man haza. Qolibun. Apa ni? awalan sanisan. Ni kira kalau tak boleh baca ni kena ulang balik lah. Haza tabibun. Haza jamilun. Okey. Haza qalibun. La, haza qatun. Yang mana tu? Haza dikun. Haza Naam. qitun. Yang nombor 2 tu haza kalbun. Haza kalbun. Kalbun, sorry. Haza kalbun. Haza hasimun. Haza kalbun. Haza kalbun. Kalbun apa tadi? Anjing. Haza jamalun. Haza jamalun. Haza kalbun. La, haza kitun. Haza kitun. Haza dikun. Naam. Haza dikun. Haza Haza isonun. Isonun. Ya, isonun tak ada tadi. Haza isonun ya. Haza isonun. Okey, apa ni? Kita bariskanlah. Boleh baca. Boleh baca? Boleh. Hadza hisanun la hadza apa tu? Apa tak nampak? La hadza khamirun. Himarun. Himarun.
Betul. Tak nampak aje. Tak nampak, aku tak nampak. Aku gabung kau tak tahulah. Okey. Tak besar boleh. Okey. Hadza hisonun Oh, besar sangat. la Sangat. Besar sangat. Okey. Boleh nampak ah? Okey. boleh apa-apa boleh. Haza hisonun la haza apa humarun. Himarun. Himarun apa? Himarun. Himar. Himarun kan? Keldai. Himarun. Keldai. Oh, ni tak ingat tadi. Hadza hang belum sebut ni apa ni? Hadza apa? Master. Haza man. Tak nampak aku. Haza mandil. Apa? Mandilun ya. Mandilun. Min. Haza mindilun. Okey. Mandilun. Mindil. Hadza waladun. Haza wa Naam. Man Hadza. hadza rajulun. Rajulun ke rajulun? Rajulun. Ni rojul. Rajulun apa? Rojul. Rajulun. Betul tak betul kayak guna ayat pun. Rajulun. Rijal. Rojulun. Rijalun. Oh, rajulun ni man. Pemuda. Okey. Walidun boy. Lelaki. Lelaki. Haza walidun. Okey. Man haza rajulun. Okey, man. Rajulun je. Pendek je. Rojulun. Hadza rajulun. Haza Rajulun. Bukan rajulun kan. Kau panjangkan tu dua rakaat tu. Rojulun. Apa? Okey. Dapat Okey. Boleh baca. Okey. Dah, dia sampai part ni, konsep yang dia dah bagi sebelum ni, dan konsep yang dia dah bagi sebelum ni, dan kita boleh baca dan kita boleh letak ni tanwin dekat sini, qalamun, kalbun, qabibun, jamilun, mindilun, rajulun, kan? Himarun, fiktun. Maknanya kita dah dapat konsep isim. Konsep isim bila dia dalam keadaan macam ni, dia kena baris dhammah tanwin. Okey. Itu konsep dia. Okey. Lepas tu lagi satu konsep macam haza ni, ini yang mula-mula dia bagi supaya kita boleh point pada benda yang kita tak tahu, kita nak guna ma ke man. Kalau ma untuk ghairu aqil. Kalau orang benda tu ada akal, kalau orang manusia kita pakai man. Okey. Dia masuk pada kita cakap benda ada akal. Okey. Sebab apa banyak selain daripada orang apa lagi? Malaikat dan jin. dan malaikat. Malaikat dan jin. Malaikat dan jin. Itu kalau pokok Inilah tiga. Pokok tak ada akal kau ni. Bro, jangan pergi bro tak ada akal. Pokok ada akal. Pokok ada akal. Orang tak ada akal pun bagi ma je. Fikir diri ada diri. Fikir diri ada akal. Bukan diri ada akal. Fikir diri. ada Orang tak ada akal pun tak ma je dengan ma je. Okey, dah sejam dah. Kita boleh. Oh ya, okey. Oh, cepat dah. Okey, kita cantik. Ini dah kira bab baru. Okeylah cantik tu. Kita sambung kan. Okey. Nanti deponing mak. Lagi pun tak print out lagi. Tu punya nota tu. Okey. Besok baru nak print out. Kat mana nak print dia? Nota tu kat mana? Tak payah print pun. Tak payah print, kena download dulu. Kena download dulu daripada apa nama Semalamnya video. Semalam punya video tak apa, video ni pun ada link. Video semalam ada link kat bawah.
Tengok kat YouTube dah semalam yang tengok. Semalam aku tengok kat YouTube. Rasa nak kena ada bukunya. Bukunya download dekat link dalam description. Oh, dia bagi link lah. Cuma download dan print. Nanti kau share link lah senang. Dah hantar ke belum linknya? Dah. Oh dah, okey ni tengok. Dekat Sabar nanti aku share link dekat WhatsApp ke. Ni apa nama? Okey, aku nak buat penutup ni ya. Okey. Okay, so that's conclude kita punya lesson untuk hari kedua. InsyaAllah dapat manfaat. InsyaAllah, amin. Amin.